Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirra. Kaifa yutasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'in. Situ. Betul. Ini kaifa ta'ajubiyah. Ya. Soalan ni keluar daripada arif billah. Kaifa, macam mana dia kata? Bila para arifin, orang yang sampai usul ila Allah Ta'ala, dia lihat kepada kelakuan kita, orang-orang yang mahjub, yang masih terhijab, terdinding dengan Tuhan ni, marifat kita belum clear betul, maka datang ta'ajub. Dia kata kaifa yatasawwaru, macam mana boleh tasawwur? Dia kata ayyah jubahu syai', menghijab akan dia oleh sesuatu, wa huwa allazi azhar, huwa allazi azhara kulla syai'. Jadi betapa dapat bahawa di dinding akan dia sesuatu, padahal ia juga yang menzahirkan tiada sesuatu daripada Adam kepada wujud. Dia yang menjadikan. Tiba-tiba patutnya dia lebih terang, ya, lebih terang, lebih jelas kewujudan fa'il atau mujid daripada maf'ul, ya, daripada yang kena buat makhluk. Tapi kenapa kamu makhluk kamu nampak, tuan dia kamu tak nampak? Ini satu pelik. Kaifah. Jadi oleh kerana itu, yang nampak ialah ruhani. Tapi bila ruhani sudah ditutup dengan maksiat, mungkar, lalai, habis. Dia macam tak perasan. Kalau dia perasan, dia tak akan buat maksiat. La yazni zani wa huwa mu'min. Tak akan berzina seorang tu kalau betul-betul dia beriman. Mana iman menyurubungi, mengawali kalbi dia. Dia tak akan buat benda maksiat. Tapi bila iman tu masalah, dia longgau je habis, ya. Jadi oleh kerana tu, kita kena jaga anggota tujuh, jangan kerjakan benda maksiat, sebab dia ada efek dengan hati dia, ya. Mata jangan melihat benda yang diharamkan, mulut jangan bercakap benda yang tak diizin, telinga jangan dengar benda yang dilarang, dan seterusnya. Bahawa dia akan bersih. Bila pembersihan macam kita lap cermin kan, bila cermin tu duduk kita lap dah terang, terang nampak dalam, terang nampak bayang dalam. Mana kalbi kita nak nampak kebesaran keagungan Tuhan, mesti dia bersih. Kalau dia kotor, itu nampak. Dan kekotoran paling besar ialah ru'yatun nafs, memandang akan diri. Kita rasa kita, itulah kita boleh pakai. Saya pandai, saya hebat, saya alim, saya baik. Habis. Dalam perjalanan makrifat yang khasah, dia tak nak pakai saya. Buang habis tu, fanakan lenyap. Jadi kata iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah. Bila kau keluar daripada diri kau sampai ke Tuhan. Itulah maksudnya. Ya, maka mulfana mana melenyapkan keperasanan dengan makhluk, dan kita suburkan keperasanan, perasaan kita dengan Tuhan. Sebab guru saya dia pesan, kau jangan buat tak perasaan dengan Tuhan gitu. Ya, kau jangan berani-berani lupakan Tuhan, jangan berani-berani buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lihat kita ada masa rehat kan? Mana ada? Full time, tak pernah renggang, sama basar. Ya, dia dengan kita sama, dia dengar ma yalfizu min qawlin illa ladayhi ratifun atid, semua catat. Dan penglihatan Allah Ta'ala sama dan basar muta'alliqatan bijami'il mawjudat, tu surudin kan. Sama basar ditakluk pada benda mawjud, semua wujud, sawa'un qadiman aw hadisan, sama ada benda tu qadim, zat dia sendiri, sifat dia, ataupun hadis, semua makhluk. Jadi takluk dua ini, sama wal basar dipanggil takluk inkishaf, nyata terang. Ya, dengan penglihatan Tuhan yang maha sempurna, dia melihat, ya, dengan terang, tak ada terselindung. Bukan apa kita tak perasan dalam salah hal. Ya, bos perhati kita buat tak perasan. Lama-lama kena pelompang ni balik. Ya, anak kita kalau bapak di depan dia buat tak perasan, dia cakap ukur macam. Dia belajar 6, wah, berkepul, dia buat tak perasan bapak ni. Dalam bapak dia menampau je balik. Sebab jangan kita buat tak perasan dengan Tuhan. Kan kalau Tuhan kesian lagi, dia tampar kita dengan apa tuan? Dengan bala. Tahu? Pam guna bala, baru nak terperanjat. Jangan. Orang cerdik dihampirkan diri dengan Tuhan kerana kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Bukan kena bala nak hampir tak. Itu orang jauh. Ya. Allah Karim. Jadi persoalan ini timbul daripada orang yang telah terbuka hijab kalbi kerana arif. Macam mana dia kata boleh terhijab Tuhan kau tak nampak? Padahal dia yang menzahir menjadikan makhluk. Mana hebat pencipta dengan dicipta. Itulah pencipta dia.
kan? Allah. Pada ia juga yang menzahirkan, mana yang menjadikan tiap-tiap suatu, semua suatu ni terang dalam dia apa? Qudratillah, iradatillah ta'aluk dia terang kan. Semua tak terlepas dari tasis iradat dan tak terlepas daripada taksirul qudrah dan inkishafil ilmi wal sama' wal basar, terang. Tapi kenapa tak rasa? Itu makrifat dia orang jauh. Makrifat orang ni sentiasa qalbi dia menghadap Allah Ta'ala. Kemudian daripada Adam ketiadaan pada wujud dia menjadikan, maka ada dalil atasnya bagi tiap-tiap mawujud itu dengan yang dilimpahkan atasnya daripada rahmat Allah Ta'ala dan asal kesan daripada ilmu dan iradahnya, tasis iradah Ta'ala, semua berkait. Kewujudan makhluk diikat dengan apa? Kudrat, iradat, ilmu. Tu. Dan maknanya sepamaan itu. Kemudian dan hikmat hingga jadilah ia akan cermin barang yang dalam tu. Tambah hati dia bersih macam cermin terang. Dia cermin dah terang macam dia boleh melangkap tak? Dia melangkap lah tuan. Yang kalau cermin luar tangkap benda luar, cermin dalam tangkap benda dalam, pada makrifat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila adalah ia juga yang menzahir akan tiap-tiap satu, dia yang mengadakan, maka betapa dapat bahawa di dinding akan dia. Macam mana kamu boleh tak nampak lagi? Macam mana kamu tidak sangkutkan hati dengan dia? Punca apa tuan? Itulah kelemahan iman. Akan datang dia tengok. Ini dia belum gulung lagi ni. Dia buat pertanyaan baru. Itu soalan yang pertama. Kaifah. Yang kedua, maknanya apa ni? Sepatutnya kewujudan Allah dia sebagai mujid yang mengadakan. Bukan dia ada, dia yang mengada. Sudah tentu terang bagi kita. Jelas. Keperasanan kalbi itu rasa. Sebab cermin wujud Allah Ta'ala, mir'atul wujud ialah semua makhluk. Makhluk kita semua ni panggil nur Allah Ta'ala. Apa makna nur Tuhan? Bukan diri Tuhan. Mana cahaya yang menunjuk ke atas keberadaan Allah dan bersifat dengan segala kesempurnaan. Semua ni. Seolah-olah semua makhluk berkata Allahu mawjud yattasib bisifatil kamalat. Lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Seolah semua makhluk berkata dengan lisan hal. Allah mawjud, Allah Ta'ala itu ada. Yattasif bisifatil kamalat, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Kalau tidak sedemikian, lam yujad syai'un minal awalim, satu benda pun takkan ada alam. Kalau Tuhan tak bersifat dengan segala kesempurnaan, bermakna dia lemah. Kalau dia lemah, macam mana dia nak mengadakan dan meniadakan? Tak boleh. Sebab yang boleh mengadakan al-ijad wal-i'dam, ialah zat yang mengada itu, ialah taraf dia, ialah bersifat dengan ketuhanan. Kalau tak ada sifat ketuhanan, dia tak boleh buat. Dan yang bersifat ketuhanan tunggal Allah Ta'ala saja. Kita ada sifat ketuhanan? Tak ada. Sifat kita kehambaan. Baik. Kita tengok apa yang kita rancang. Kalau dia tak lulus jadi tak? Tak jadi. Banyak kita buat kan, pun tak jadi. Sakit, tuan-tuan nak sakit? Tak nak. Tapi kenapa kena tanggung? Kalau boleh elak dengan kudrat irat saya sah. Kalau boleh datang Covid habis semua jadi. Satu dunia berkovid-covid. Mulut-mulut habis kena tutup. Bau serangga tak nampak, lantar sikit bau sana. Hilang taiko manusia ni. Jadi maknanya semua alam yang mawujud ada dipanggil asar kesan daripada takluk sifat Allah Ta'ala dengan iradatnya, dengan ilmunya, inkishaf, iradat, taksir, kudrat, mengadakan dan seterusnya. Semua ni. Jadi maknanya kita kena nampak serentak. Buka mata dua, mata dalam kena buka. Jangan tutup mata dalam, nanti sesat nanti. Latih mata dalam tu, buka asal dia dengan zikrullah. Haddid basar al-iman bil muraqabah. Tajamkan iman kamu dengan banyak muraqabah. Raqib annallaha yarak. Muraqabah kerana Ta'ala yarak, sentiasa memerhati kamu. Di mana kita duduk? Kita dalam pemerhatian Allah. Orang kalau tak rasa, tak rasa dia lainnya. Kalau ilmu seluruhan dia punya akidah, kita yakin dah Tuhan tu bersifat dengan segala kamalat, di antaranya mendengar, melihat. Baik, sekarang dia rasa Tuhan lihat tak? Tak rasa. Dia berjalan kan tak rasa, kan tak ingat pun Tuhan. Kalau tanya pun dia boleh cerita, Tuhan memang ada punya dalil ni itu. Lepas tu hilang.
Ya, muka yang ni yang banyak masuk neraka, besok keluar balik yang ni. Dia ada iman, tapi iman dia tidak sampai ke taraf yang kukuh, menyebabkan dia terjerumus dalam lembah maksiat dan mungkar. Soklah dia ke neraka. Tapi iman dia ada, dia tak kekal keluar balik. Kalau sekadar iman kita, sekadar iman peringkat basic saja, bimbang masuk lain tu, dan dia akan ke neraka kemudian keluar balik. Dia kena masuk neraka dulu lah. Bahawa syurga tidak menerima orang yang ada najis kekufuran. Tak terima langsung, masuk pun tak boleh. Adapun neraka sebaliknya, dia menerima orang mukmin dan orang kafir yang asi, yang maksiat, tetapi dia tak menerima secara kekal orang yang ada iman. Kalau dia iman sebesar zarah pun, kalau masuk neraka, akhirnya dia akan keluar. Sebab iman tu mulia, walaupun sikit dia akan keluar. Kita tak nak lah, tuan, masuk dulu. Kalau boleh terus masuk bighairil hisab, tanpa hisab, kan. Di antara orang yang masuk tanpa hisab, di antara orang yang syahid, ya, yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Maka syahid ada dua, satu syahid syariat yang zahir, satu syariat yang batin. Syahid zahir yang kita biasa dengar lah, yang mati dalam medan peperangan, berperang dengan kafir harbi semua tu, ya. Sebab dia panggil dia menyaksikan kitratul ula, darah pertama bila terkeluar, sab tu nampak tuan, syurga tempat dia. Begitu juga ahli musyahadah, syahid batin, dia duduk dalam makamil musyahadah dalam hadis sahih tu. Ya, sentiasa hati dan kalbi dengan Tuhan. Masya Allah. Orang ni pun masuk tanpa hisab. Allah maja'alna minhum. Balik sentiasa dengan Tuhan ni, tuan ni. Itu syahid yang batin gitu. Musyahadah tu mana dah. Allah. Dia kata betapa dapat bahawa mendinding akan dia suatu padahal ia telah zahir pada tiap-tiap satu. Macam mana nak dinding suatu padahal dia zahir pada tiap-tiap satu? Allah Ta'ala terang pada tiap-tiap satu, bukan diduduk pada tiap-tiap satu. Terang. Apa makna terang tu? Cermin. Semua makhluk ni panggil mir'atul wujud, cermin kewujudan Allah Ta'ala. Ya, jadi maknanya bila kita tengok cermin, mesti nampak dalam bayang. Tengok je nampak dalam. Begitulah mata kita buka je, hati kita terus nampak. Ya, terasa kewujudan dan kebesaran Allah Ta'ala yang sentiasa dalam sya'an urusan di pentadbiran dia. Semua. Sampai bila dia kuat lagi nur makrifat dia, terhapus pandangan diri dia lah. Ya, sehingga dia bergerak jalan pun dia tak perasan, dia rasa semua dari Allah Ta'ala. Itu paling tinggi kan tu. Ya. Kedua taraf ni dia dapat menjadi golongan yang dikasihi. Dalil hadis sahih, la yazul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'a allazi yasma'u bi ila akhirah. Sampai akhir hadis, panjang hadis tu. Sentiasalah hamba ku mendampingkan diri dengan amalan yang sunat setelah dikerja fardu, didamping dengan sunat, sehingga aku kasih akan dia. Tu. Mana tanda dikasih? Pak Iza ahbab tu, bila aku kasih akan dia, kuntu sam'ah, adalah aku pendengarnya. Dia mendengar dengan aku. Maksud dia mendengar tu, dia menggunakan pendengaran, dia rasa ini kurnia dari Tuhan. Dia melihat, dia rasa ini semua kurnia dari Allah. Ya, itu maksudnya merasakan setiap saat dia tenggelam dalam memandang kurnia Tuhan. Masya Allah. Itu orang dia dikasih Ta'ala. Dalam marah kalau kita buat, kita kasih kita. Coba ni saya oh. saya tak makan. Kalau saya boleh makan. Saya tak makan. Ya, dalam istilah sufi tak nak. Dia tak nak pandang diri kita, matikan terus. Mutu qabla antamu tu, matikan diri kamu sebelum mati. Sebab mati dia punya Swiss untuk berjumpa. Ya, bila kita mati macam Nabi Ibrahim kan, bila dia malaikat ambil nyawa dia, segera malaikat ada kasih ambil nyawa kasih. Oh Jibril, malaikat pening mengadu dengan Tuhan. Tuhan kata kau jawab dengan Ibrahim tu. Kalau bahasa kita lah, ada kasih tak nak jumpa ke kasih? Bila kata begitu, Nabi Ibrahim kata apa? Sekarang dia kau tarik nyawa aku, jangan tangguh lagi. Sebab dengan mati dia boleh berjumpa kan. Begitu juga kita nak berjumpa dengan makrifat yang khas, mesti matikan. Tapi bukan mati jasad, dia mati dalam tu. Matikan hawa nafsu dia, matikan kelalaian dia, matikan memandang diri dia sampai dia lenyap. Pum. Terasa betul azamah dan kebesaran Tuhan. Ketika itu dibuka. As-sayru billahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan dia tak mula melainkan mengalami makam fana. Fana bermakna antabdu azamatillah, terserlah terang dalam kalbi dia kebesaran Tuhan. Yang lain semua sudah apa? Lebur.
leburkan pandangan pada makhluk, nasib terang pandangan kamu dengan Tuhan. Jadi kalau dengan makhluk terang, dengan Tuhan dia gelap, dia berlawan dua ni. Sahibul haqiqah ghaba anil khalqi bi syuhudil malikil haq. Orang duduk dalam makam hakikat ni, ghaba anil khalq, lenyap makhluk ni. Dia lenyap sebab apa? Bi syuhudil malikil haq. Sebab dia memandang akan malikul haq, raja yang sebenar ialah Allah Ta'ala. Sebab bila kita dapat memandang yang besar, yang lain tenggelam. Itu keadaan dia begitu. Dia nampak Tuan, maka bayang dia tak nampak lah. Kan? Kita berjalan nampak seorang punya bayang. Ikut dia pun dia. Kasim. Bila Kasim je kita pandang tak bayang dia. Tak ada sebab nampak Tuan. Betul, Arif bila terbuka hijab pun dengan Tuhan, makhluk tak nampak lah. Bukan dia menafikan ujian, tak, keperasanan tu hilang. Sebab keperasanan dia kena ada tarikan kalbi. Tarikan kalbi bila kuat sama ada di jazbah, ditarik dengan memandang kelemah lembutan Tuhan, kasih sayang dia, atau dengan qahar, kekerasan dia. Faham? Bila ada injizab, baru dia akan terbuka. Kalau tak ada injizab, tak ada ketarikan dalam takdir, dan tentulah kita ibadat kosong. Ya, berpuluh tahun kita ibadat, kita rasa macam mana kan? Ya, ada peningkatan tak? Ada terbuka tak? Sampai kita lenyap, ya, tak terasa kita gerak semua terasa dari dia. Kalau itu alhamdulillah. Lagi nampak kita sebab bila nampak kita yang menyebabkan apa? Penyakit-penyakit dalam terkeluar riya, ujub, semua takabur. Sebab dia kata faru'yatuka wujuduka mani'atun lak. Memandang engkau pada diri engkau itu manik, stop, don't block. Ya. Betul dalam Quran kata apa? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita, bukan engkau yang melontar ya Muhammad, iz ramaita, ketika engkau melontar. Ketika itu syariat, walakinnallaha rama, tapi Allah Taala yang melontar, ayat hakikatan pada hakikat. Sebab Quran dia datang dua tu. Ya, mana tasyri'an wa tahqiqan, syariat dan hakikat jalan dua kali. Ya, Allah tekan tu ayat Quran. Ya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan jadikan kamu dan perbuatan kamu. Kita Tuhan jadi perbuatan kita, bercakap, melihat, bergerak, semua dia. Sekarang rasa tak? Ada rasa tak? Tuan salah. Nak tanya rasa, bukan tanya tahu. Tahu semua dah tahu. Kau tanya semua tahu. Oh, semua tu maknanya hakikat ialah perbuatan Allah. Tuhan jadikan. Rasa dia kena tanda. Dia ada rasa tu, dia akan pergi pada dalam qalbi, ruh, sir. Lagi lazat dia dengan Tuhan. Kata ada rasa macam tu je lah. Sekadar tahu saja. Kan? Dia sekadar tahu buah musangking, tapi tak pernah pegang. Yang seorang ni dah pegang. Kan? Bila nak beli angkat, mahal tak balik. Buah angkat letak lagi. Yang seorang dah buka, dia cuit-cuit dah isi kawan tu. Yang seorang lagi dah masuk mulut, dia telan. 4 orang ni, ya, dia mengenal buah durian. Sama tak kenal? Sama kenal. Tapi peringkat pengenalan sama tak? Tak sama. Yang kena tahu dia ulah, gitu je. Yang dah pegang sebut durian tu rasa tajam duri dia. Ya, yang dah makan tu macam meleleh liu. Itu maksudnya. Zak rasa tu. Zak wa man lam yazuk. Siapa rasa dia rasa, siapa tak rasa dia takkan dapat rasa lah tuan. Bila oleh kerana ilmu ni ialah ilmu zauqi, rasa kita, keperasanan dengan Ta'ala. Apa benda yang kita nak perasankan ialah keterikatan seluruh makhluk dengan Allah Ta'ala. Seluruh makhluk terikat dengan dia. Ini benda kena apa? Hidupkan dia, terangkan dalam kalbi itu, baru dia akan terang, makin terang. Maka dibantai dengan apa? Zikrullah. Zikir banyak, bagi top up, bagi terang, bagi terang. Az-ziklahu nurun. Ya. Habis. Dan satu lagi, jadi 9. Kita baca 3. Jadi yang pertama, macam mana engkau boleh terdinding? Sebab engkau tak terdinding sebab dia pencipta, bukan dia dicipta. Ya. Satu. Yang kedua, macam mana engkau boleh terdinding? Kaifa ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi zahara bi kulli syai'. Ya, bahkan di tiap-tiap sesuatu tu zahir terang, sebab semua makhluk dari dia. Dia bila kita pandang makhluk, nampak terang dia. Dia zahara, ya, biku syai'. Atau betapa dapat mendinding yang akan engkau padahal ia yang telah zahir pada tiap-tiap sesuatu, ya. Tiap-tiap satu tu berkait dengan dia, bukan? Berkait tak?
Kait. Bila berkait, kita tengok benda tu akan nampak dia. Kan? Kita kawan baik dengan satu orang, Abdullah misalnya. Kan? Dia meninggal. Bila dia meninggal, dia baru seminggu. Kita nampak anak dia, kita kata, alah, nampak tengok kau nampak apa engkau. Macam tu kan? Aku tengok engkau, aku nampak bapak engkau. Tengok dengan mata luar, nampak mata dah. Tengok muka kau tak payang bapak engkau. Macam tu lah. Tengok rumah dia, nampak apa dia. Tengok rumah dia, itu maksudnya. Sebab apa dia kita tengok nampak? Sebab dia ada alaqah. Yang tu bapak, ini anak. Sekarang alaqah antara khalik dengan makhluk. Mana ada makhluk yang terlepas daripada Tuhan? Tak ada. Semua dalam kontrol dia. Sebab tu bila kita pandang pada makhluk, bisa nampak dia. Pandang pada makhluk cermin, akan nampak dia. Dia dipanggil makhluk, dipanggil mazhar, cermin. Tu. Tapi syarat tentang kalbi kena bersih. Kalau mata dalam tak bersih, tak nampak. Dan sebab jaga jangan terbutanya mata dalam atau terselaput. Dia tak apa terang. Sebab kena kikis banyak. Riyadhah mujahadah tembak dengan zikir kuat, biar dia makin terang. Bila terang, lagi lazat dia dapat menikmati musyahadah dia akan Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Kemudian kaifa satu lagi. Kaifa tasawwara an yajubahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Tadi bi dengan, yakni pi dalam. Dia ni detail tuan-tuan. Ulama subsyubhat. Betapa dapat bahawa mendinding akan dia. Mana tak ada siapa boleh dinding Tuhan, ya. Padahal ia juga yang telah zahir dalam tiap-tiap suatu. Dengan apa zahir dia? Suatu kudrat. Mana ada makhluk yang keluar terlepas dari kudrat Tuhan? Tak ada. Ya, dia mendapat kudratnya, iradat dan seterusnya. Dan dengan jalal kekerasan dia, jalal keagungan dia, ya, daripada segala sifatnya tadi. Maka adalah ia pandang dalam keadaan akwan, ya, dipandang dalam keadaan akwan kerana ia juga yang nyata dalamnya dengan segala asar keelokannya sifat. Maka tiadalah mendinding suatu akan kamal kudrahnya, ya. Jadi dia memandang tadi dalam apa? Akwan daripada makhluk. Dipandang dia akwan, dia nampak je apa? Muqawwin. Dipandang dia makhluk, dia nampak khalik, ya. Dipandang asar, dia nampak muasir, tergu tu. Ya, kalam berbeza, makna sama je. Makhluk kita ni lah, asar pun kita juga, sebab kesan kejadian Tuhan, ya. Kita maknanya akwan yang ada kaun, orang yang menerima takwin Allah Ta'ala, pengurusan Tuhan, kita juga sama maknanya, ya. Dia walhasil, buangkan pandangan makhluk dalam kalbi kamu, nasib Tuhan akan buka, ya. Buka maknanya dengan dia marifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Dan inilah nikmat paling besar dalam dunia. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Bila dapat dibuka, kita menghadap rohani kita dengan Ta'ala dengan cara yang, ya, yang tidak ada serupa. Laisa kamitsli syai'. Itu paling, itu kena jagalah tu akidah asal gitu. Pembukaan dalaman dia nak, bila kita apa? Buang pandangan pada makhluk, dia akan ganti. Farik qalbak minal aghyar yamla'u bil ma'rif wa asrar. Kosongkan batin hati kamu lain daripada makhluk, dan syaitan akan penuhkan ma'rifat dan sir daripada dia. Habis. Kemudian kaifa yatasawwaru ila akhir wada'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Allahumma ighfir lana inna khairal alhamdulillah. Subhanallah. Iya,